Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam selamat sejahtera. Bersama saya Cikgu Afsain. Bagi meneruskan kelas kita dengan modul 5 tingkatan 5, iaitu perkawanan untuk syarikat berhad menurut Share. Baiklah, untuk kali ini Cikgu akan menerangkan nota-nota penting berkaitan dengan syarikat berhad. Kita lihat pada definisi syarikat berhad menurut Share ialah entiti perniagaan yang dimiliki oleh individu-individu yang menyumbang modal dan diberi share dalam syarikat. Bila sebut entiti perniagaan, kita dah tahu dah. Sebelum ni kita dah belajar milikin tunggal, kita dah belajar perkongsian. Maksudnya entiti perniagaan mestilah bermotifkan keuntungan. Itu yang penting. Kita dah pernah belajar tentang kelab dan persatuan. Jadi kelab dan persatuan bukannya bermotifkan keuntungan. Dia bukannya entiti perniagaan. Dia adalah untuk menjaga kebajikan pekerja. Untuk syarikat berhad, dia adalah bermotifkan keuntungan. Dimiliki oleh individu-individu, maksudnya ramai yang menyumbang modal dan diberi share dalam syarikat. Individu tersebut akan bagi modal dan mereka akan mendapat share dalam syarikat. Seterusnya tata cara perubahan syarikat berhad, di mana bermula tahun 2016 ke atas, yang mana dilancarkan pada tahun 2017. Akta syarikat yang kita pakai adalah Akta Syarikat 2016. Bukan lagi Akta Syarikat 1965. Di mana kalau syarikat-syarikat baru yang baru nak berdaftar akan menggunakan portal MyCOID ataupun MyCOID. Antaranya 4 langkah penubuhan syarikat. Yang pertama, membuat carian nama dan permohonan nama. Carian nama maksudnya, walaupun kita dah ada nama kita nak, kita berhajat nak nama yang kita dah susun elok-elok, cantik, tapi kita tetap kena buat carian nama. Sebab dah banyak syarikat ditubuhkan kat Malaysia ni. Jadi, bila nama sama, dia akan bertindai. Jadi, kita kena buat carian, dah dapat yang sesuai, barulah kita buat permohonan nama. Dah siap, kita pun buat menghantar permohonan dan kita akan pergi pada langkah 2, iaitu menyerah simpan permohonan pembadanan syarikat. Maksudnya di sini, dalam tempoh 30 hari, kita akan menunggu jawapan untuk permohonan nama yang kita nak daftarkan. Dalam tempoh 30 hari, dia akan serahkan baliklah sama ada kita dah boleh teruskan kita punya nama syarikat yang kita nak tu ataupun tidak. Seterusnya dah lulus, dah boleh buat pemadanan, maka kita kena bayar fee pendaftaran. Banyaklah fee ataupun yuran pembayaran, kos-kos yang berkaitan akan dikenakan, dan akhir sekali pemilik akan mendapat notis pemadanan. Notis pemerbadanan syarikat ni penting, menunjukkan bahawa kita dah boleh meneruskan syarikat yang kita tubuhkan. Seterusnya ini contoh notis pendaftaran yang mana di bawah seksyen 15C, iaitu yang dihantar melalui email, iaitu yang didaftarkan melalui MyCOID 2016. Dalam notis pendaftaran ni, kita ada apa? Ada nombor pendaftaran perniagaan, tarikh perniagaan, jenis perniagaan. Seterusnya, ini contoh sijil penotis pelakuan permadanan syarikat. Seterusnya, perlembagaan syarikat. Perlembagaan syarikat merupakan dokumen yang mengikat syarikat. Mengikat syarikat. Itu penting. Syarikat, pengarah dan pemegang share. Syarikat, pengarah, pemegang share. Syarikat berhad mempunyai pilihan untuk mewujudkan perlembagaan syarikat atau tidak. Nak buat pun okey, tak nak buat pun tak apa. Sekiranya syarikat memilih untuk tidak mewujudkan perlembagaan syarikat, sebarang perselisihan faham perlu diselesaikan dengan merujuk Akta Syarikat 2016. Perlembagaan syarikat boleh mengandungi peruntukan yang berhubung dengan perkara-perkara berikut. Sebelum saya terangkan apakah perkara-perkaranya, pelajar kena tahu bahawa ini adalah seperti kata perjanjian juga dalam perkongsian kita belajar kan. Tapi kita panggil dalam syarikat perlembagaan. Maksudnya, perlembagaan ini ada pilihan, nak buat pun boleh, tak nak buat pun tak apa. Kalau tak nak buat, berlaku apa-apa masalah dalam syarikat, antara syarikat dengan pengarah, syarikat dengan pemegang share, antara pengarah dengan pemegang share, maka kena rujuk Akta Syarikat 2016.
kalau tiada perlembagaan. Itu maksud dia. So, kita bolehlah nak buat pun boleh, tak buat pun tak apa. Okey, seterusnya ialah apakah kandungan perlembagaan syarikat? Kandungan perlembagaan syarikat adalah pertama, tujuan syarikat. Tujuan syarikat itu bukan apa tujuan kita, nak buat apa. Apa bidang kita, core bidang kita. Itu tujuan. Apa sebenarnya fungsi syarikat kita, buat kerja apa. So, kalau tiada dalam akta, kita boleh detailkan dalam kandungan perlembagaan syarikat. Keupayaan, hak, kuasa atau keistimewaan syarikat. Berbeza dengan peruntukan yang terkandung dalam Akta Syarikat 2016 seperti kuasa dan tanggungjawab lembaga pengarah. Maksudnya, apa sahaja keupayaan, hak, kuasa atau keistimewaan syarikat tu yang tiada dalam Akta Syarikat, bolehlah kita masukkan dalam perlembagaan syarikat. Kalau nak ada kelainan daripada Akta Syarikat. Bukan sahaja kuasa lembaga pengarah. Mungkin kuasa pemegang share, kuasa pengarah, kuasa syarikat itu sendiri. Jadi, kalau ada kelainan-kelainan daripada akta, boleh masukkan dalam kandungan perlembagaan. Ketiga, perkara yang dipertimbangkan oleh akta itu untuk dimasukkan ke dalam perlembagaan seperti pembayaran dividen. Kalau pembayaran dividen itu ada perbezaan dengan akta syarikat, nak ada perbezaan dari segi berapa kali bayar setahun, ataupun dari segi prosedur pembayarannya ada perbezaan, maka kita boleh masukkan dalam perlembagaan syarikat. Seterusnya, apa-apa perkara lain yang hendak dimasukkan oleh syarikat ke dalam perlembagaan seperti pengurusan dan pentadbiran syarikat. Maksudnya, kalaulah pengurusan dan pentadbiran tu tak sama seperti yang ada dalam Akta Syarikat 2016, boleh kita ubah, masukkan dalam kandungan perlembagaan syarikat. Itu 4 perkara ya dalam kandungan perlembagaan. Kita lihat perbandingan antara Akta Syarikat 1965 dengan 2016. Ada perbezaan antara dua ni. Kalau sebelum 2016, kita gunakan Akta Syarikat di 1965. 2016 ke atas, kita gunakan Akta Syarikat 2016. Pertama, dari segi pembentukan syarikat. Akta Syarikat 1965, kena ada 2 pengarah. Sekurang-kurangnya 2 pengarah yang bermaslahatin. Tapi kalau 2016 punya akta, seorang pengarah sahaja. Seterusnya, proses pemadanan. Dulu sangat kompleks. Banyak prosedur-prosedur dan langkah-langkah dia. Tapi kalau untuk 2016, ada 4 langkah sahaja seperti yang kita bincangkan tadi. Seterusnya, tempoh penyimpanan nama syarikat. Dulu tempoh penyimpanannya 3 bulan baru kita dapat kelulusan bahawa permohonan nama itu diluluskan atau boleh digunakan, ditubuhkan. Tapi untuk Akta Syarikat 2016, hanya dalam tempoh 30 hari saja kita dah dapat nama yang kita buat permohonan tersebut. Seterusnya, penyatuan borang. Dulu banyak borang yang kita pakai 24, borang 44, borang 49. Tetapi untuk Akta Syarikat 2016, hanya gunakan borang teras. 1 borang sahaja. Semua orang sama, gunakan borang yang sama. Dulu penstrukturan kita gunakan tata wujud dan tata urus syarikat. Ataupun kita panggil dia Memorandum of Association, MOA, dan juga Article of Association. Yang dulu 2016 kita tak pakai lagi dah MOA dengan AOA. Kita hanya pakai perlembagaan ataupun Constitution. Dulu tata wujud tata wujud ni macam sijil lahir lah. Tarikh bila dilahirkan syarikat tu, alamat syarikat, nama syarikat, jenis perniagaan dia. Tata urus sama seperti perlembagaan. Tapi hari ni tak payah pakai lagi dah. Dalam perlembagaan tu dah ada semua. Seterusnya, sijil pemadanan wajib ada. Sekarang 2016 hanya pilihan saja. Keterangan muktamad bahawa syarikat telah didaftarkan dengan sewajarnya. Kita pakai Akta 65, perlu ada sijil pemadanan. Tapi untuk 2016 hanya gunakan notis pendaftaran. Seterusnya, pemeterai perbadanan syarikat atau common sales. Dulu kita wajib ada pemeterai perbadanan ni. Tapi sekarang Akta Syarikat 2016 tak perlu lagi. Ataupun hanya pilih pilihan. Nak buat tak nak pun tak apa. Seterusnya, ciri-ciri syarikat. Entiti berasingan. Kita dah tahu dah daripada dulu kita belajar
entiti berasingan, bahawa kita dengan perniagaan kita adalah entiti berbeza. Harta kita, harta perniagaan. Kita tak boleh campur adukkan harta kita dengan harta perniagaan. Samalah dengan ciri-ciri syarikat ni pun sama. Pemilik dan organisasi perniagaan terasing dari segi perundangan. Perniagaan boleh mendakwa dan boleh membuat kontrak serta memiliki dan menjual aset atas namanya. Maksudnya, kalau ada apa-apa berlaku kepada pengarah, ahli lembaga pengarah, pemegang-pemegang share, syarikat boleh mendakwa. Okay? Ataupun ahli-ahli pemegang share juga boleh mendakwa syarikat kalau ada apa-apa berlaku dalam syarikat. Sebab mereka adalah entiti yang berasingan. Kedua, hayat perniagaan. Hayat perniagaan untuk syarikat terus beroperasi sampai bila-bila. Walaupun ada ahli yang meninggal di dunia atau menarik diri. Ketiga, liability. Liability untuk syarikat adalah terhad. Maksudnya, harta apa berlaku pada perniagaan, kalau rugi ke ataupun muflis tak tutup semua, tak boleh sesuka hati yang nak tarik semua harta pemegang-pemegang share, tak boleh. Hanya terhad ataupun pemegang-pemegang share tidak menanggung hutang perniagaan melebihi daripada jumlah share yang dimiliki. Hanya terhad kepada jumlah share yang mereka terima. Okey, yang keempat, pengasingan fungsi pemilikan dan fungsi pengurusan. Maksudnya, walaupun kita pemegang-pemegang share, okey, ada share dalam syarikat, tapi kita tiada hak mengawal syarikat. Kenapa? Sebab kita dah lantik lembaga pengarah. Dan lembaga pengarah telah membuat polisi syarikat atau perlembagaan syarikat. Maka, apa sahaja berkaitan dengan pengurusan dan pengendalian syarikat adalah tertakluk pada polisi syarikat yang diuruskan oleh lembaga pengarah. Maka pemegang-pemegang share tak boleh buat keputusan, tak boleh campur tangan dalam pengurusan dan pengendalian syarikat. Itu ciri-ciri syarikat. Seterusnya, perbandingan syarikat persendirian dan syarikat awam. Yang ini syarikat sendirian, ini syarikat awam, ya. Tak nampak. Untuk syarikat sendirian berhad minimum seorang dan maksimum 50 orang. Tapi awam seorang dan tiada had. Itu penting. Untuk sendirian berhad 50 orang maksimum dia. Orang awam masuk ke syarikat awam berhad. Tak ada had, ramai pun boleh. Bilangan pengarah minimum seorang. Tetapi untuk syarikat awam berhad minimum 2 orang. Pemilikan share terbuka kepada individu, persatuan dan entiti perniagaan. Dia sama ya dengan awam pun sama. Terbuka kepada individu, persatuan dan entiti perniagaan. Tetapi orang awam pun boleh join jugalah maksudnya. Maksudnya yang ini mungkin fokus pada individu-individu yang berniaga, entiti perniagaan yang berniaga. Tetapi untuk awam berhad, orang awam pun boleh ada share dalam perniagaan tersebut. Pindahan milik share. Untuk sendirian berhad, share tidak boleh dipindah milik. Tak boleh ya. Tanpa persetujuan pada pemegang-pemegang share lain. Memang tak boleh. Tapi kalau awam berhad, boleh dipindah milik dan mudah dijual beli. Hanya melalui broker, broker yang di Bursa Saham Kuala Lumpur, BSKL. Kita boleh jual lah atau kita pindah milik share kita kepada orang lain. Status share. Share tidak boleh disenaraikan atau diuruskan di bursa saham. Tak boleh. Untuk sendirian berhad tak boleh dilistingkan, disenaraikan di BSKL. Tapi kalau untuk awam berhad, kita boleh niagakan atau senaraikan di BSKL. Untuk laporan kewangan sendirian berhad hanya diedarkan kepada pemegang-pemegang saham dalam syarikat sahaja. Tapi untuk awam berhad, syarikat awam perlu dibentangkan dalam mesyuarat agung tahunan syarikat. Semua orang kena tahu. Semua orang awam pun kena tahu sebab dia adalah syarikat awam. Berhad. Seterusnya. Jenis ataupun modal share. Terdiri daripada 2 jenis, iaitu
modal syarikat ni, okay, modal syarikat diperoleh daripada terbitan share. Share-share diterbitkan tidak punya nilai tara. Okay, maksudnya di sini ialah, okay, modal diperoleh pada terbitan share maksudnya bila modal-modal nak tubuhkan syarikat, kita kan perlukan modal-modal daripada pemilik-pemilik ataupun yang nak menyumbang modal dalam syarikat. Jadi untuk memastikan, okay, perniagaan itu mendapat modal, okay, kita akan terbitkan share. Terbitkan tu maksudnya keluarkan share tu untuk memperolehi modal. Maksudnya orang tu bagi modal, dapatlah dia share dalam syarikat. Itu maksud dia. Contohlah kita nak berniaga, kita kena ada modal. Contohnya seorang akan bayar RM10. Okay. Itu dah dapat RM10 pada setiap orang. Macam mana nak dia rasa terikat dengan perniagaan tersebut ataupun dia ada komitmen dalam perniagaan tersebut. Maksudnya itu dia punya syarikat. Setiap orang dapat share masing-masing. Satu share, seorang dapat satu share. 2 share, 3 share. Macam tu maksud dia. Okey. Okay, seterusnya, bila mereka bagi modal, maka terbitlah, wujudlah share tersebut. Jadi caranya mungkin satu share bersamaan dengan RM10. Macam tu maksudnya. Okay, jadi siapa nak satu share boleh bayar RM10. Kalau dia nak 2 share, bayar RM20. Baru itulah maksud terbitnya share tersebut. Dan masa share itu diterbitkan, nilainya mungkin bersamaan dengan satu share RM1 ataupun satu share 10 sen, 20 sen, 30 sen. Okay. Jadinya maksudnya kat situ, nilai share tu bukanlah nilai yang mereka bagi modal RM10 itu, tak. Nilai itu adalah untuk satu share tu berapa. Sebab nilai tara tu akan berubah mengikut prestasi syarikat dari masa ke masa. Kalau masa dia beli tu, mungkin syarikat tetapkan nilai share dia harga RM1. Satu share RM1. Satu equal dengan satu share. Okay, maksudnya kalau per tahun akan datang satu share naik harga RM2. Jadi walaupun dia satu share, tetapi harganya dia naik pada RM2. Itu maksudnya. Jadi nilai tara tu bukan nilai modal ya. Tak. Modal tu dia nak mulakan perniagaan. Jadi bagilah satu share. Satu. Modal RM10 satu share. Satu share bersamaan dengan RM1. Macam tu. RM1 nilai tara dia. Okey, nanti kita tengoklah contohnya ya. Okey, seterusnya jenis-jenis modal pula ada 2. Satu share biasa, satu share keutamaan. Okey, so share biasa ni ada dia punya penerangannya. Okay, ada yang dapat share biasa, ada yang dapat share keutamaan. Okay, pemegang share biasa berhak menerima dividen hanya selepas bayaran dividen dibuat kepada pemegang share keutamaan sekiranya syarikat peroleh keuntungan. Itu yang penting. Maksudnya kalaulah syarikat untung, share keutamaan akan dapat dividen dulu. Dah dapat semua bayar ke share keutamaan, barulah pemegang share biasa dapat. Jadi sebab itu nama dia share keutamaan. Diutamakan kepada pemegang share keutamaan. Itu maksud dia. Okay, seterusnya, share biasa ni, kadar dividen yang diterima adalah tidak tetap dan bergantung pada prestasi syarikat. Maksudnya, masa dia dapat share tersebut, dia tak tahu berapa yang kadar dividen akan diterima. Tunggulah diumumkan selepas share keutamaan dapat dividen. Jadi baru mereka akan dapat tahu berapa dividen yang mereka dapat. Bergantung pada jumlah keuntungan. Okey. Pemegang share biasa mempunyai kuasa mengundi. Okey. Walaupun mereka tidak diutamakan dalam pemberian dividen, tetapi kuasa mengundi adalah kepada pemegang share biasa. Okey, bila dalam syarikat agung nak lantik lembaga pengarah baru, okey, mereka ada hak atau kuasa untuk mengundi dalam syarikat agung. Okey. Dan juga mereka boleh mempengaruhi pentadbiran syarikat. Okay. Itu biasanya dengan share keutamaan. Untuk pemegang share keutamaan akan dapat dulu dividen. Menerima dividen terlebih dahulu. Dan dividen juga diterima adalah pada kadar peratusan yang tetap setiap tahun.
Awal-awal dia tahu dah berapa akan dapat dividen. Okey, untung ke rugi ke tetap tahu yang mereka ada dividen. Tapi kalau share biasa, kalau rugi macam mana? Dia akan dahulukan share keutamaan. Kalau rugi, langsung tak dapat. Macam tu maksud dia. Okey. Share keutamaan bersifat kumulatif. Maksudnya, bertimbun berhak menerima tunggakan dividen. Okey. Maksudnya, dia kumulatif tu adalah kalau tahun ni dividen dia tak dapat sebab rugi. Tahun depan, dia akan dapat untuk dividen semasa. Tetapi macam mana tahun yang dia rugi tu? Ya, dia still dapat lagi. Okay. Contohlah tahun pertama, tahun 2, tahun 3 rugi, tak dapat apa-apa dividen. Tahun keempat kena bayar dividen untuk tahun keempat. Tapi kalau ada lebihan, bayar dahulu dividen untuk tahun ke sebelum tu. Lepas tu, barulah ada lebihan, barulah pemegang share biasa dapat. Macam tu. Sebab tu dia kata bertimbun. Bersifat kumulatif. Okay. Dan pemegang share keutamaan tidak berhak mengundi dalam mesyuarat agung. Mereka tiada hak mengundi. Keutamaan diberi kepada pemegang share biasa untuk mengundi dalam syarat agung tahunan. Okey. Boleh ya? Okey. Inilah perbandingan dia. Okey. Pemegang share biasa dengan keutamaan. Pertama, sekadar dividen kita dah tahu tadi. Okey. Ini pemegang share biasa. Share biasa. Ini keutamaan. Jadi, kadar dividen tak tetap, yang ni tetap. Pembayaran dividen, okey, pemegang keutamaan dapat dulu dividen, barulah pemegang share biasa dapat dividen. Cuma, hak mengundi, pemegang share biasa. Keutamaan, tak ada hak mengundi. Tuntutan atas syarikat semasa pembayaran, berhak membuat apa sahaja tuntutan sekiranya syarikat berhak membubarkan. Itu sifat keutamaan. Dia berhak mendapat tuntutan. Tapi pemegang share biasa boleh dibuat. Tetapi selepas pemegang share keutamaan buat tuntutan dulu. Okey. Bila dah pemegang share keutamaan dah tuntut dan semua liability telah dibayar, barulah pemegang share biasa boleh buat tuntutan. Dan akhir sekali, tunggakan dividen akan dibayar kepada pemegang share keutamaan pada tahun-tahun yang sebelumnya dirugi. Dia akan dapat secara kumulatif. Tetapi, untuk pemegang share biasa, tidak bersifat bertimbun tambah. Tak ada. Tak ada kumulatif. Ya? Maksudnya, kalau tahun yang dirugi tu, memang dia tak dapat. Okay. Tahun depan dia untung. Dia dapat. Tapi dapat selepas pemegang share keutamaan dapat. Dan tahun kerugian tu, pemegang share kumulatif akan dapat juga. Dah dapat, barulah pemegang share biasa dapat yang tahun semasa. Kita kena dahulukan pemegang share keutamaan. Okey. Modal diterbitkan dan membayar penuh. Okay, sekarang kita tengok modal diterbitkan dan membayar penuh. Okey. Bila sebut modal diterbitkan ni, tadi kita kata nak berniaga kena ada modal. Bila ada modal, barulah kita boleh berniaga. Cara nak ikatan antara yang bagi modal tu, once dia bagi modal, dia akan dapat share. Itu maksudnya. Okey. Syarikat berhak menurut share yang baru didaftarkan akan menerbitkan share untuk memperolehi modal. Manakala syarikat yang sedang beroperasi boleh menerbitkan share untuk memperolehi modal tambahan. Okey. So, share ni dia ada terbitan bonus, ada terbitan hak. Terbitan bonus ni maksudnya share terbitan percuma kepada pemegang share berdasarkan bilangan share yang telah dimiliki. Kadang-kadang tu dia bagi lagi share tambahan yang mana tak payah beli pun. Berapa yang dia dah ada, dia bagi lagi sebagai bonus. Okey. Untuk terbitan hak pula, diberi kepada pemegang share untuk membeli share dalam syarikat. Biasanya lebih rendah daripada harga pasaran. Maksudnya, pemegang share dah ada share. Dia nak beli lagi, boleh? Itu namanya terbitan hak. Ya. Terbitan bonus ni akan diberi percuma. Itu beza dia. Okey. Ini adalah cara nak kira modal diterbitkan, iaitu bilangan share. Ini formula dia lah. Bilangan share darab dengan harga se-share. Okey, contoh. Syarikat pencetakan berhad tubuhkan untuk membekalkan bahan pencetakan pada 1 Mac 2017.
Syarikat pencetakan Berhad menerima 200,000 unit, 8% share keutamaan pada harga RM2 se-share, dan 1,500,000 unit share pada harga biasa, harga RM1 se-share. Semua share telah dilanggan dan dibayar penuh. Kita lihat kat sini. Okey, yang ini adalah share keutamaan. Cuba lihat harga ayat dia. 200,000 unit. Ni unit ya. 8% share keutamaan pada harga RM2 se-share. Okay, yang kedua, 1,500,000 unit share biasa pada harga RM1 se-share. Kat mana beza dia? Bezanya pada 8% share keutamaan. Okay, 8% ni lah yang menunjukkan dividen. Awal-awal lagi, dia dah beritahu dah bahawa syarikat pemegang share keutamaan dapat dividen 8%. Dengan 200,000 unit share yang mereka ada tu, dan harga share mereka adalah RM2. Okey. Untuk pemegang share biasa, harga dia adalah RM1 se-share. Tak beritahu pun dividen berapa. Okey. So, macam mana nak kira jumlah modal diterbitkan dan berbayar penuh? 8% share keutamaan, jadi 200,000 unit darab dengan RM2. Okay, dapatlah 400,000 share biasa. 1,500,000 unit darab dengan RM1, RM1,500,000. Jumlah modal diterbitkan berbayar penuh, inilah. Maksudnya inilah jumlah yang diterbitkan. Okey. Dan berbayar penuh. Maksudnya dibayar sepenuhnya. Dapat duit sepenuhnya. Maksudnya syarikat akan dapat duit sepenuhnya sebanyak RM1,900,000 dengan 2 share. 1 share keutamaan, 1 share biasa. Jadi modal yang mereka ada adalah sebanyak RM1,900,000. Bila orang tanya, awak pemegang share apa? Pemegang share keutamaan. Berapa unit awak ada share? Inilah unit dia ada. Faham tak? Berapa modal awak berniaga? Modal berniaga RM400,000. Berapa unit awak ada share dalam syarikat tu? 200,000 unit. Berapa harga share? RM2. Itu maksud dia. Kalau orang tanya pula pada pemegang share biasa, awak ada berapa ringgit modal awak masuk ke dalam perniagaan? Oh, RM1,500,000. Berapa unit awak share ada? RM1,500,000 unit. Oh, harga satu share adalah RM1. Itu maksud dia. Okey? Okey, so cikgu rasa, okey, tak apa, kita pergi sedikit kepada merekod terbitan share dulu. Kita ambilkan dulu nota, baru kita buat latihan ya. Okey, merekod terbitan share. Okey, yang pertama, kita nak rekod terbitan share dalam jurnal am ya. Okey, syarikat awam perlu memperolehi kebenaran daripada Suruhanjaya Security Malaysia untuk menerbitkan share. Ya, itu penting. Nak terbitkan share, kena dapatkan kebenaran daripada siapa? Suruhanjaya Security Malaysia. Okey. Syarikat akan menghibahkan kepada orang awam melalui prospektus. Ini syarikat awam Berhad ni. Untuk memberi gambaran kepada bakal pelabur mengenai prestasi syarikat. Okey, jadi akaun yang terlibat dalam kita terbitkan share ni, akaun pertama itu akaun bank lah. Kedua, akaun permohonan share. Akaun permohonan share ni ada 2. Satu, share biasa. Satu, keutamaan. Dia tak boleh campur. Tak boleh gabung. Okey. Sebab lain-lain share. Okey. Ketiga, akaun modal share. Akaun modal keutamaan. Okey. Biasa. Juga ada 2. Okey. Tak boleh gabung. Pertama, akaun bank. Kedua, akaun permohonan. Ketiga, akaun modal. Penting ya. Okey. Pertama, apabila share diterbitkan. Terbit je share tu, okey, orang bagi modal. Okey. Maksudnya, nanti debitkan permohonan share. Okey, share apa? Kalau share biasa lah. Kalau keutamaan lah. Okey, permohonan share biasa. Modal share, kredit, modal share biasa. Kalau keutamaan, debit permohonan share, keutamaan. Okey, modal share, keutamaan. Dia tak boleh gabung. Asing-asing. Kalau biasa, debit permohonan share, biasa. Okey. Ni pun biasa. Okey, dia tak boleh gabung ya.
Okey. Bila kita terbit, dia pun dapat duit. Betul? Debitkan bank. Kita kreditkan apa? Kreditkan permohonan share. Ikutlah. Kalau share biasa, permohonan share biasa. Kalau keutamaan, permohonan share keutamaan. Okey, macam tu. Okey. Masa tu kita dah terima duit. Syarikat dah terima duit. Okey. Tetapi kalau syarikat, contohlah syarikat tawarkan cuma 1,000,000 unit. Tapi duit yang diterima semasa yang kedua ni, terima RM1,500,000. Sedangkan nak terbitkan 1,000,000 saja. Jadi, macam mana dengan 500,000? Pulangkan balik. Atau keluarkan balik sebab berlakunya lebihan. Tak boleh banyak. Tak boleh kita terima juga 1,500, 1,500 tu. Kita tadi hanya nak 1,000,000 sahaja. Kita nak terbitkan 1,000,000 sahaja. Okey? Tapi permohonan mungkin banyak. Okey? Tapi yang kita terima, tak boleh kita terima melebihi apa yang kita nak terbitkan. Sebab kena ingat, masa kita terbitkan, kita dah mohon dengan Suruhanjaya Security Malaysia. Berapa yang kita nak terbitkan. Okey? Jadi kat sinilah sebenarnya. Kena jujur lah. Kalau kita nak terbitkan 1,000,000, kita hanya akan terima RM 1,000,000 lah. Kalau RM1 satu share. Okey? Jadi kalau kita terima lebih daripada 1,000,000, kita akan berlaku lebihan, kita kena keluarkan. So, kita akan debitkan semula permohonan share biasa atau keutamaan dan kreditkan bank. Keluarkan balik duit tersebut. Okey, faham ya? Okey, dan akhir sekali, dividen. Okay, cara nak bayar dividen pula. Okey, cara nak bayar dividen pula ada dua cara. Satu, dividen interim. Satu, dividen akhir. Okay, keuntungan yang diagih kepada pemegang share dalam dua keadaan itu mengikut peratus atas nilai se-share, sen se-share. Okay, maksudnya di situ adalah, okey, kita mengikut jumlah share tersebut. Berapa harga nilai share pada hari nak bayar dividen tersebut. Okey, contohlah ya, ini contoh. 1 Januari 2016 hingga 31 Disember 2016. Cukup 12 bulan ataupun setahun. Okey. Jadi, masa dalam tempoh tersebut, okey, jika kita nak bayar dividen, okey, dalam 1 Januari hingga 1 Disember 2016, kita nak bayar dividen. Maka kita panggil dividen tersebut adalah dividen interim. Okey. Selepas 31 Disember, cukup setahun. Okey. Cukup setahun. Okey. Kita panggil dividen akhir. Maksudnya kita dah selesaikan, dah tahu untung berapa, dah nilaikan berapa semua, dah tahu. Dan kita pun nak declare dividen akhir. Itu maksud dia. Jadi, dividen interim akan dibayar sebelum 31 Disember. Sebelum tempoh perekonomian berakhir. Dividen keutamaan akan dibayar selepas 31 Disember. Iaitu selepas tempoh perekonomian berakhir. Okey. Ya. Dividen, bukan dividen keutamaan, dividen akhir akan dibayar. Dividen akhir. Okey. Seterusnya, cuba tengok. Dividen interim. Okey, dividen yang dibayar sebelum keuntungan sebenar diketahui. Pembayaran dibuat sebelum tempoh perekonomian berakhir. Diisytihar, okey, dividen akhir pula. Ini pun salah ya, maaf. Dividen akhir diisytihar selepas keuntungan sebenar diketahui. Okey, dah tahu berapa untung kat sini, dah kira berapa untung sini, barulah kita declare dividen kita. Dan pembayaran dibuat selepas tempoh perekonomian berakhir. Maksudnya cukup je setahun. Okey, 12 bulan. Okey, barulah kita akan kira untung. Dapat untung, barulah kita bayar dividen. Okey, boleh ya? Itu nama dividen akhir. Okey, so dalam tempoh 12 bulan tu, kita panggil dia dividen interim. Okey. So, cikgu rasa kita stop sampai nota dahulu. Okey, pada kelas akan datang, cikgu akan sambungkan dengan latihan yang ada dalam kutek dahulu dan kita akan pergi pada soalan-soalan berformat SPM. Okey, cikgu rasa itu saja untuk hari ini. Okey, Assalamualaikum dan selamat maju jaya. Cemerlang bersama Cikgu Afzan dalam prinsip perkawanan A+. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.